sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak memberi sedikit manfaat dan sedikit kesedaran kepada kita untuk sama-sama kita menuntut ilmu dengan lebih gigih dan tekun lagi insya-Allah. Sebagai perkongsian pada malam ini, sebagai tazkirah peringatan, saya nak kongsikan satu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'ala al-muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallahu ta'ala fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu aw kama qala, rawahu Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang Islam, tanggungjawab seorang Islam, amanah seorang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6 perkara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Nabi sebut ada 6 perkara yang menjadi tanggungjawab kita terhadap orang Islam yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan 7 benda. Dalam hadis yang satu lagi, Nabi sebutkan 5 benda. Hari ini kita nak bincang apa 6 hak orang Islam yang lain terhadap kita. Kita berada sekarang ini di musim cuti sekolah. Kita berada sekarang ini di musim World Cup Piala Dunia Brazil, Rio de Janeiro. Berbagai-bagai musim yang ada pada kita sekarang ini, tuan-tuan muslimin muslimat, apabila mai musim cuti sekolah, sinonim dengan masyarakat khususnya di Malaysia, dia nanti ada kenduri kenara. Maka dalam kenduri kenara yang dilakukan oleh masyarakat Islam, khususnya orang Melayu di Malaysia ni, dapat kita lihat begitu banyak sangat benda-benda yang menyalahi syarak, walaupun dia itu adat tetapi menyalahi syarak. Maka insya-Allah kita nak kongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan perkara-perkara yang patut kita ubah dah. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, 6 tanggungjawab Islam kepada orang Islam yang lain, kata Nabi yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu, kata Nabi, apabila kamu berjumpa, apabila kamu berselisih sesama-sama orang Islam, fasallim alaihi, tebarkan salam, beri salam. Jumpa, kita pergi jalan tak mana-mana, kita jumpa satu orang Islam, kita bagi salam kepada dia. Ini sunnah, sunnah yang paling ringan. Kadang-kadang kita tak terfikir, tuan-tuan muslimin muslimat, dalam banyak sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada puluhan ribu sunnah, ratusan ribu sunnah sebenarnya. Para alim ulama mereka mengkategorikan sunnah-sunnah ini, ada dikategorikan sebagai satu sunnah yang ringan untuk kita buat, ada yang duduk di kategori pertengahan untuk kita buat, ada yang duduk di kategori yang paling berat untuk kita buat, sunnah Nabi. Maka sunnah memberi salam assalamualaikum duduk pada kategori sunnah yang paling ringan untuk kita amalkan. Pasal apa kata ringan? Pasal nak bagi salam ni bukan nak gaduh ambil ayat semayang, tak gaduh menghadap kiblat, tak gaduh orang kata apa, tak gaduh nak niat apa. Jumpa, sebut assalamualaikum, Allahu Rabbi. Mudah sangat-sangat. Satu sunnah yang agak ringan, tapi ramai manusia orang Islam lah ni lupa nak buat apa yang Nabi suruh dalam hadis yang sahih. Nabi kata bila berjumpa dengan orang Islam, bagi salam. Kita lah ni ramai tak yang buat lagu tu. Kita bila jumpa kawan-kawan, kita tak bagi salam. Ada tapi tak banyak, tak selalu. Bila jumpa, kadang-kadang bagi salam, kadang-kadang tidak. Bila berselisih dengan umat Islam, kadang-kadang bagi salam, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang cakap telefon, dia jawab telefon, hello, tak apa, tunggu aku sekejap, okey, saya pergi kopi. Sudah.
Hello jawab tu ya. Assalamualaikum tak ada dah. Assalamualaikum. Sunnah yang ringan, yang makin lama makin kita tinggalkan, tuan-tuan muslimin muslimat. Yang ni kita kena patah balik, kita kena hidupkan kembali. Sunnah yang pertama Nabi sebut dalam hadis ni, iza laqitahu fasallim alaih. Bila bertemu, berjumpa, berselisih, bagi salam. Hukum bagi salam sunnah, sunat. Hukum menjawab salam wajib. Tetapi kena tengok pada syarat dan kondisi dia. Jika sekiranya salam itu dibagi oleh satu orang laki-laki kepada orang perempuan dengan tujuan yang lain daripada doa. Contohnya, dia jumpa orang perempuan comel-comel sikit, dia pun bagi salam. Dia kata, Assalamualaikum. Tak jawab dosa, jawab nak kat saya. Lagu ni berdosa kalau buat lagu ni. Dan orang perempuan yang mendengar salam itu tidak wajib jawab salam ini. Bahkan orang perempuan yang dengar salam tu, kalau ada batu, ambil tengalung kat dia. Tak apa. Jenis duk tegeh-hegeh lagu ni, tak selalu layan. Maka nak bagi tahu salam ni, tuan-tuan muslim-muslimat, begitu penting kepada umat Islam. Dia mendoakan kesejahteraan orang yang kita beri salam, maka orang itu jawab kembali doa tersebut. Dalam hadis, Nabi kata sunat kita jawab salam itu lebih daripada orang yang memberi. Kalau kata orang bagi salam dekat kita, Assalamualaikum, wajib kita jawab Waalaikumsalam. Sunat kita tambah warahmatullah, panjang sikit daripada orang yang bagi salam. Kalau orang tu bagi salam dekat kita, Assalamualaikum warahmatullah, kita wajib jawab Waalaikumsalam. Sunat kita tambah warahmatullah wabarakatuh, panjang sikit daripada orang yang bagi. Ini sunnah. Maka mai sama-sama tuan-tuan, bila kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, tak kira di mana pun, kita tebarkan salam, hidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah makin dilupai ini. Sunnah yang begitu ringan, kalau kita berselisih motor dan sebagainya, Assalamualaikum, kita angkat tangan pun tak apa. Ni kadang-kadang apabila kita, Allah Ta'ala bagi jawatan tinggi sikit. Contoh dalam kampung ni, kita orang hebat sikit lah, kita JKK contoh. Ni bukan nak kata JKK sini, tidak. Contoh, ni contoh. Kita ni JKK, jom ke kuliah. Bukan, jawatan kuasa kampung. Maknanya jawatan kita tu tinggi sikit daripada orang kampung biasa. Boleh sign borang, boleh cok borang, jalan pun dabik dada sikit. Bila kita ni JKK, kita jumpa orang susah dalam kampung kita, oh yang ni cukup-cukup payah nak bagi salamnya. Kadang-kadang dia tengok tu sebelah mata. Kawan tu lalu selisih tu, orang kampung sekali. Tapi oleh kerana dia tu jawatan tinggi sikit, dia berlagak kepada manusia yang lain. Ini kena ingat. Tak kira jawatan hang siapa, hang Tan Sri, hang Exco, hang Menteri, hang Perdana Menteri, hang Tok Guru, hang Ustaz, hang Ketua Polis, hang Panglima Tentera. Tak apa, tak buat sunnah Nabi ni, dia sombong kepada Nabi SAW. Nak sombong tak ke atas dunia. Mati esok sama semua. Raja, menteri, Perdana Menteri semua sama dalam kubur. Bukti, boleh tak raja kalau mati esok dia kautim dengan malaikat Allah. Bila mati, malaikat Munkar Nakir akan datang bertanyakan soalan, 4 soalan utama. Salah satu soalan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dengan suara yang jerkah, tuan-tuan, suara yang derah, malaikat tanya ni, siapa Tuhan kamu? Kalau yang mati tu raja, kalau yang mati tu Perdana Menteri, boleh tak dia marah malaikat? Malaikat, you baik-baik sikit I ni raja tau, waktu I hidup dulu. You nak tanya, you tanya elok-elok. Boleh ke tak? Boleh tak? Minta maaf je, tak kira hang siapa. Dalam kubur, sama semua di sisi Allah. Yang berbeza, takwa amalan kita. Atas dunia, boleh. Dalam kubur, sama semua. Minta maaf cakap. Ni tazkirah, peringatan. Nak bagi tahu, walau siapa pun kita atas muka bumi ini, tuan-tuan muslim-muslimat, jangan sombong dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kerana apa? Kerana orang yang sombong ini, dia ikut perangai Fir'aun. Dia ikut perangai syaitan. Orang sombong. Fir'aun sombong, tuan-tuan.
Firaun ni satu manusia yang paling sombong. Tak ada manusia yang sombong dan zalim lebih daripada Firaun. Firaun lah satu orang manusia yang paling zalim atas muka bumi. Zalim tak zalim Firaun? Satu hari apabila mai satu orang tukang sihir ni. Zaman Firaun, zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman dia ni terkenal dengan sihir ataupun ilmu hitam. Maka Firaun ni dia ada ramai tukang-tukang sihir, tukang-tukang tilik, kahin, arraf dan sebagainya. Satu hari dia duduk lepak di singgah sana dia. Mai satu orang tukang tilik dia bagi tahu, wahai tuanku, sesungguhnya pada ramalan Patik tuanku, Patik meramalkan bahawasanya akan lahir satu orang bayi laki-laki, dan bayi laki-laki ini apabila dia besar dia akan meruntuhkan kerajaan tuanku. Dia akan mencabar kerajaan tuanku. Maka lebih baik tuanku berjaga-jaga. Start daripada lah ni tuanku. Satu hari Firaun duduk lepak. Mai dia punya tukang sihir seorang. Bagi tahu dekat dia, tuanku tak lama lagi beranak satu orang bayi laki-laki. Bayi laki-laki ni bila dia besar, dia jadi satu orang yang akan cabar kerajaan tuanku. Akan meruntuhkan kerajaan tuanku. Maka bila Firaun dengar lagu tu rupa, Firaun tak senang duduk, tak lena tidur malam. Esok pagi-pagi Firaun bangun bertitah di hadapan rakyat dia. Oleh kerana dia risau takhta dia akan dirampas oleh laki-laki yang disebut oleh tukang tilik ini, bangun Firaun dan Firaun memberi arahan kepada tentera-tentera dia. Kata Firaun, wahai tentera-tentera aku semua, hari ini aku arahkan kamu, masuk kamu ke setiap pelosok negeri aku. Masuk kamu ke setiap pelosok kampung, cerok tokun, dalam pekan masuk, dalam bandar masuk, dalam hutan pun hampa pergi masuk. Mana-mana ada kampung, di situ hampa masuk. Dan hampa tengok, kalau ada wanita-wanita yang melahirkan anak laki-laki, ambil anak laki-laki itu, bunuh buang. Kalau hampa jumpa ada wanita-wanita yang sedang mengandung, tunggu sampai wanita itu beranak. Kalau mereka beranak anak laki-laki, ambil anak laki-laki, bunuh buang. Kalau beranak anak perempuan, biarkan. Firaun bagi arahan suruh bunuh mana-mana bayi lelaki yang baru dilahirkan. Kerana dia begitu takut, bayi lelaki ini akan menjadi cabaran kepada dia satu hari nanti. Dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan, bayi-bayi lelaki yang telah pun dibunuh oleh Firaun laknatullah lebih kurang 600,000 orang bayi. Tuan muslimin muslim, zalim tak zalim Firaun, dia bunuh lebih kurang 600,000 orang bayi lelaki pada zaman pemerintahan dia. Bukan 600 orang, 600,000. Masya-Allah. Tuan muslimin muslimat, punya takut kerana dia percaya, begitu percaya kepada tukang tilik ni. Dalam duk bunuh sampai ratus ribu budak-budak, tiba-tiba Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan. Dia punya duk bunuh budak pasal dia takut. Tiba-tiba budak lelaki yang dimaksudkan oleh tukang sihir dia tu akan mencabar kerajaan dia. Akhirnya hidup dan membesar dalam istana Firaun sendiri, iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Dia duk bunuh budak laki-laki, tiba-tiba budak yang dimaksudkan itu dia sendiri yang besarkan, isteri dia Asiah yang besarkan. Dia tuan muslimin muslimat. Tapi Firaun zalim, Firaun ni dia bunuh budak laki-laki. Kita umat akhir zaman ni tak kira laki perempuan, kita bunuh dua-dua. Tengok yang berlaku minggu lepas, 2 minggu lepas, baru-baru ni apa yang berlaku di Malaysia kita ni. Kita digemparkan dengan satu pembunuhan budak kecil wanita. Pembunuhan kejam yang Allahu Rabbi tak tahu nak sebut lagu mana. Lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada haiwan yang Allah Ta'ala tak bagi akal fikir. Kita semua sedia maklum akan perkara tersebut, peristiwa malang tersebut. Satu orang bayi wanita, satu orang budak kecil perempuan, umur 2 tahun lebih, diculik oleh satu orang laki-laki India, dibawa keluar daripada shopping kompleks, dibunuh budak kecil ni dengan begitu kejam, dihempakkan batu atas kepala budak ni sampai mati. Bahkan tak cukup sekadar itu,
dikelar ataupun dipotong leher budak ini sampai putih. Masya Allah. Kepala budak ni putih, kerat tuan-tuan, bukan dengan pisau. Kerat ni dengan serpihan mozaik tu. Pecah mozaik, tu kerat leher budak sampai putih. Tuan-tuan boleh bayang macam mana budak yang kecil umur 2 tahun lebih. Tuan-tuan kalau ada anak umur 2 tahun, balik sekali lagi tuan-tuan tengok anak tuan-tuan sendiri. Tengok anak tuan-tuan, ni lah budak besar, tu lah dibunuh dengan kejam. Macam mana dia nak menghadapi saat-saat kematian dia yang begitu menyakit dan menyiksakan. Dia tak pernah duk kata kat siapa-siapa. Dia tak pernah duk bermusuh dengan siapa-siapa. Dia tak pernah maki hamun orang lain. Dia tak pernah aniaya orang lain. Tiba-tiba dia menjadi mangsa pembunuhan kejam. Tuan-tuan boleh bayang lagu mana kalau benda itu berlaku kepada anak-anak kita? Seria tuan-tuan, kita tengok Allah Rabbi. Ni zaman akhir zaman ni, manusia sudah tidak ada perasaan belas kasihan. Manusia sudah tidak ada perasaan kasih sayang. Tak ada dah. Lebih teruk pada binatang. Maka benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am. Wahai manusia, kamu ni umpama binatang. Balhum adal, bahkan teruk lagi pada binatang. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kamu akal fikiran dan kamu tidak menggunakan akal itu untuk memikirkan keindahan dan kebesaran Allah. Jika sekiranya kamu ada penglihatan mata ini, tetapi kamu tidak menggunakan mata kamu untuk melihat keindahan dan kembalikan keindahan itu kepada Allah. Jika sekiranya kamu ada pendengaran, tetapi pendengaran kamu itu tidak kamu gunakan untuk mendengar benda-benda yang baik yang beri peringatan kepada kamu, maka tunggulah, kata Allah, kamu lebih teruk daripada binatang. Maka benda ini sudah pun berlaku di negara kita Malaysia, tuan-tuan, nak menunjukkan bahawa manusia sekarang ini tidak lagi takut kepada undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Kalau dia takut akan undang-undang, dia takkan berani buat begitu rupa. Apa motif dia kalau betul dia bermusuhan dengan bapak si mangsa itu sekalipun, sampai taratu dia gamak buat, tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau kita melihat dalam satu video klip yang ditayang dalam YouTube, video klip ini dia tunjuk dalam video itu ada 2 ekor anjing. Anjing ni duduk berjalan tengah jalan. 2 ekor ni duduk jalan tengah highway. Bukan di sini, di negara orang putih, di Eropah. Duduk tengah berjalan 2 ekor anjing ni, tiba-tiba seekor anjing kena langgar dengan kereta, mati ni. 2 ekor duduk jalan, seekor kena langgar. Bila seekor kena langgar, mati, jadi bangkai. Yang seekor lagi anjing ni, dia bukan lari, tuan-tuan. Dia tunggu dekat bangkai kawan dia ni. Walaupun duduk tengah jalan, kereta duduk fiu pimai. Dia tak takut oleh kerana ada kasih sayang kepada kawan dia yang mati ni, tuan-tuan. Tu binatang, tuan-tuan. Ada lagi sifat kasih sayang. Kita manusia hilang habis. Nah, habak kata manusia lah ni tak takut pada undang-undang yang ada lah. Minta maaf cakap, tuan-tuan, nak bagi tahu undang-undang lah ni memang totally fail. Gagal sepenuhnya kerana tidak dapat membendung kejahatan dan kemaksiatan, juga kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Tak berjaya. Dan sedanglah, tuan-tuan, manusia tidak akan dapat membendung kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Maka bila kita tengok undang-undang ini sudah tidak relevan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan undang-undang yang begitu sempurna dalam Al-Quran. Ada hudud, ada ta'zir, ada diyar. Kenapa tidak kita berbalik kepada Al-Quran untuk kita ikut undang-undang Allah Ta'ala ni? Dan masih lagi ada orang yang berani mempertikaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Pada dia, hukum Allah ini tidak ada keadilan. Allahur Rabbi. Dia tu Allah Ta'ala cipta. Tiba-tiba dia nak mempertikaikan hukum orang yang mencipta dia. Layakkah kita nak kata lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat? Tak ada masa dah. Kita kena patah balik dah kepada Allah. Semua manusia yang duduk depan saya, bahkan saya sendiri, akan mati dan akan bertemu dengan Allah. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah jika sekiranya kita begitu lantang melawan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran ni?
Di saat kita tuan-tuan dihadapkan di hadapan Allah dan mulut kita ni Allah Ta'ala kunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang mana kata Allah, kami kunci mulut-mulut kamu. Yang akan duk cakap, tangan kamu. Yang akan jadi saksi, kaki kamu. Bima kanu yaksibun. Atas apa yang kamu lakukan waktu kamu hidup dulu. Kita nak jawab apa tuan-tuan? Kalau dalam surah Fussilat, dia sebut kulit-kulit kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mai sama-sama tuan-tuan muslimin muslimat. Kena ada dalam hati kita, kita nak melihat undang-undang Allah ini tertegak. Kena ada dalam hati kita, walaupun kita tidak ada kuasa, tetapi kita nak melihat Islam itu dimuliakan dan diletakkan di tempat yang begitu tinggi. Tidak seperti sekarang ini. Diperkotak-katikkan, dihina dan dicaci. Bahkan ada orang Islam sendiri yang tuan-tuan muslimin muslimat menghina dan mencaci Islam. Maka yang ni yang kita tak mau tuan-tuan muslimin muslimat. Nak cerita saat ni pasal Fir'aun ya. Jahat tak jahat Fir'aun ni tuan-tuan muslimin muslimat. Zalim dia. Dia bunuh 600 orang budak kecil. Bukan takat tu, dia juga menyeksa Masyitah dan keluarga Masyitah. Kerana Masyitah tak mau mengaku yang dia tu Tuhan. Masyitah kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Fir'aun kata, aku bagi peluang kepada kamu untuk kamu mengaku, aku Tuhan kamu, ana Rabbukumul A'la. Masyitah tetap dengan pendirian dia, tidak mengaku Fir'aun itu Tuhan. Maka oleh sebab itu Masyitah dan anak-anak dia diseksa sampai mati. Disediakan periuk yang begitu besar dengan ayak yang begitu banyak. Direbuih ayak itu sehingga menggelegak. Dibaling dan dicampakkan seorang demi seorang anak laki-laki Masyitah dalam periuk yang panas itu. Seorang demi seorang anak laki-laki Masyitah menggelupur nak menghadapi kematian di hadapan mata Masyitah, ibu mereka sendiri. Sampai kepada anak lelaki Masyitah yang terakhir, yang paling kecil, yang bongsu, yang baru berusia beberapa bulan. Sampai kepada anak bayi lelaki yang paling kecil ini, yang tengah duk didukung oleh Masyitah, yang tengah duk menyusu lagi dengan Masyitah. Sampai turn dia, pengawal duk rebut. Nak ambil bayi ni, nak lempak masuk dalam periuk. Waktu ni tuan-tuan muslimin muslimat, Masyitah ni dia berasa goyang sikit dah. Pasal dia tak gamak nak tengok anak dia hak paling kecil ni. Hak besar-besar tu boleh gagah lagi. Walaupun dia sayang dan dia sedih. Tapi bila mereka besar ni, mereka boleh berfikir. Mereka boleh ada pertahanan. Kalau budak kecil, boleh tak? Beti tak? Tak beti. Maka dalam duk berasa nak putus asa, nak mengaku Tuhan Fir'aun ni, Allah Ta'ala selamatkan Masyitah. Allah Ta'ala izinkan bayi dia yang paling kecil ni bercakap-cakap. Bayi ni Allah Ta'ala izin bercakap, berkata-kata. Duk tengah kena dukung tuan-tuan muslimin muslimat, pengawal Fir'aun duk berebut dengan Masyitah. Masyitah tak mau lepas anak dia kerana dia sayang sungguh dekat anak dia. Dia tak sanggup nak tengok anak dia yang tak tahu apa-apa ni tiba-tiba masuk dalam periuk panas tu. Allah Ta'ala izinkan anak dia hak kecil ni bercakap. Kata anak dia, wahai ibuku, marahlah ibuku, pergilah ibuku. Sesungguhnya ibu, kamu berada di dalam golongan orang yang begitu benar. Allah Ta'ala uji dengan kesiksaan begini rupa di dunia. Allah Ta'ala sediakan syurga kepada kita di akhirat esok. Marahlah wahai ibu. Bila Masyitah dengar satu kelebihan yang dapat pada bayi dia yang masih lagi kecil, boleh cakap-cakap lagu tu, Masyitah bingkas bangun dan terus meluru ke periuk itu. Terkejut sendiri Masyitah. Tuan-tuan muslimin muslimat, zalim tak zalim Fir'aun? Tara tu. Banyak lagi kalau nak cerita kezaliman Fir'aun. Tapi zalim-zalim Fir'aun pun tuan-tuan muslimin muslimat, dia ni satu maharaja yang begitu hebat. Fir'aun ni kalau mai time dia sambut birthday dia, hari keputeraan Fir'aun tuan-tuan. Hari keputeraan Fir'aun ni daripada benua Afrika keliling Mesir tu akan bagi dekat dia hadiah beberapa pokok emas. Kalau dia tak bagi, dia akan pergi serang negara dia. Itu dia bila jahat Fir'aun. Maknanya dia ni raja paling hebat kali ni.
Raja Mesir, Raja Afrika, Raja Jordan, Raja Syria, Raja Syam dan sebagainya ni semua pakat tunduk dekat dia. Sampai hari lahir dia, hari jadi dia, mereka ni nanti hantar hadiah. Tak hantar, dia hantar tentera pergi serang negara tu. Tentera tu Fir'aun. Tapi kemah Fir'aun tuan-tuan, kemah kita lagi umat akhir zaman. Tang mana kita kemah? Tang yang pertama, tang mentera darah kita kemah pada Fir'aun. Fir'aun dalam riwayat diceritakan Fir'aun ini hanya makan 4 jenis lauk sekali menghadap makanan. Maknanya Fir'aun ni dayang-dayang dia akan main hidang dekat dia 4 mata lauk dia sekali menjamah makanan. Waktu tengah hari, makan tengah hari, 4 jenis lauk dia. Yang pertama, lauk apa? Panda masak merah. Yang kedua, kangkung goreng belacan. Yang ketiga, apa dia lagi? Ni 4 jenis lauk dia. Sayur selauk, ayam selauk, panda selauk, ulat selauk, sup satu. 4 jenis mata ya. Tu paling banyak makan tu. Yang kata hebat kita umat akhir zaman, kita selalu makan berapa mata? Berapa mata? Kalau pergi kenduri, biasa-biasa 4 mata lah. Kalau kenduri hebat sikit, 5 mata. Dia ada lebih sikit. Kalau pergi mentera darah di hotel, 20 jenis takung, 20 jenis lauk. Tu dia nak habak kita kemas lagi pada Fir'aun. Fir'aun makan 4 jenis lauk, kita 20 jenis lauk. Satu lagi kita kemas pada Fir'aun, tempat tidur. Fir'aun, tuan-tuan muslimin muslimat, satu orang raja yang begitu zalim dan ditakuti. Tilam yang dia gunakan untuk tidur hanya setebal 4 inci. Tilam dia 4 inci ya. Kita punya tilam, cuba balik ukur di rumah lagi. Lagi balik waktu isyak lagi, ambil tali tip, saya ukur tilam kita. Kalau tak ada 7 inci, mesti 10 inci. Tak usah ada pemohong siapa pun. Maknanya kemah kita lagi pada Fir'aun. Tilam kita tebal pada Fir'aun. Tidur tu kira tak senang nak jaga lah. Tu yang tak bangkit mayang subuh. Pasal tilam tu sedap sangat. King coil, ada Nelofa duk berak atas tilam. Kalau tak king coil pun Bono, ada Zenazid. Tu yang payah bangun. Nampak? Nak habak kita umat akhir zaman kemah lagi pada Fir'aun. Bukan tang zalim tu, tang kelebihan. Tang makan, tang nak lena. Kemah lagi kita pada Fir'aun. Maka tuan-tuan muslim semat, maka bukan saya nak suruh balik buang tilam tu, tak payahlah. Tidurlah macam besok. Tilam hang 30 inci tebal pun tak apa, tapi waktu subuh bangun semayang lah. Tu. Kalau tidur atas tikar sekalipun, subuh tak bangun semayang, tetap haram jadah juga. Ada suruh. Biar tidur atas tilam, rumah besar tapi tak lupa nak main masjid. Kereta besar, tak lupa nak main berjemaah. Kaya raya, ada pangkat Tan Sri, bisnes juta-juta, tapi time berjemaah dia ada. Sibuk juga, siang dia sibuk, malam dia main mengaji, malam dia main berjemaah. Tu orang kaya yang diredai. Ni kita baru gaji 850, jadi pengawal keselamatan baru. Jemaah tak main dah, mengaji lagi tak main. Allahur Rabbi, pelagak sombong. Sebab tu kata ulama, orang kaya yang tak main mengaji, orang kaya yang tak main berjemaah, orang kaya ni sombong. Orang miskin yang tak main mengaji, orang miskin yang tak main berjemaah, orang miskin ini bodoh, sombong. Orang kaya tak main mengaji, tak main berjemaah, sombong main. Pasal boleh gagah lah, pasal dia kaya. Kena lah juga, tak apalah. Hang tak boleh hak dia akhirat isu, hak dunia ni hang boleh dah kaya raya. Tapi ni hak miskin ni, naik kancil tuan-tuan, tali kat pintu ni, takut luruh pintu. Naik Proton Saga lama tu, jalan sampai ketam, pergi duduk, kiat dah Proton Saga pun 1985. Lalu dekat Masjid Pinang Tunggai, Tok Bilal ni azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat tak tahu mangkuk semua. Tu tahu kereta nak depan tu. Ni aku geram kalau bab ni. Dah lah miskin, tak main semayang pula tu. Kena pelik sungguh. Nabi nak bakar tuan-tuan rumah orang-orang yang tak mau main berjemaah ni. Bukan kerana dia uzur syar'i, tapi dia saja tak mau main. Orang azan dia dengar, orang ajak, duk mengajak dia dengar, tapi dia saja tak mau main. Hati dia keras, hati dia tak ada rasa nak main masjid.
Tapi kalau dengan bab hiburan, jauh pun dia pergi. Jauh pun dia pergi. Tak payah panggil. Dia nanti tahu sendiri. Jom, 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 jom. Kita heboh-heboh. Nudiano, Penang, pi. Betul saja RM10 pi. RM3 nang kupang Sungai Dua, RM7 Jambatan Pulau Pinang. Nak masuk pula duit lagi. Jam dengan hangat dengan orang ramai. Tak apa, pi. Nafsu punya pasal. Tapi masjid tepi rumah tuan-tuan muslimin muslimat tak pernah berasa nak main. Tok Bilal azan daripada muda sampai tua. Tok Bilal azan. Daripada sedap Tok azan. Tok Bilal tu azan sampai ke tak sedap Tok Bilal azan. Sedap Tok Bilal azan, lepas tu muda memanglah sedap pasal gigi dia penuh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak main. Kita ni usaha, orang masjid ni usaha cari Tok Bilal hak sedap sikit azan supaya bila dengar tu berasa nak pi. Amboi mak ai sedapnya siapa duk azan. Daripada muda, daripada sedap sampai tak sedap Tok Bilal. Gigi sampai luruh habis dah. Azan mengeluar angin saja. Apa? Sampai tak tu. Tak main juga. Sampai mati Tok Bilal tak main di masjid juga. Dia duk dengar azan lagu lain. Dia kata, weh, mak hang weh. Dia sembang dengan bini dia. Lah hari ni Tok Bilal lain pula azan. Ha lah bang, Tok Bilal lama tu mati dah. Loh, mati dah ke? Tu dia. Sampai tak tahu tuan-tuan. Jangan duduk jadi lagu ni lah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, ingat. Allah Ta'ala bagi umur kita panjang. Tak kira berapa pun umur kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita tuan-tuan. Waktu muda dulu kita tak dan nak main berjemaah, tak dan kita nak main mengaji. Kerana kita sibuk dengan pekerjaan kita. Maka bila kita pencin, bila kita main umur kita meningkat sikit, Allah Ta'ala lapangkan waktu kita. Waktu malam tak ada nak pergi mana. Maka kalau kita tak guna untuk main penuhkan masjid, untuk main mengaji juga, rugi sungguh tuan-tuan muslimin semua. Memang rugi sungguh-sungguh lah. Kita tak ada bekalan sebenarnya. Cuba kita muhasabah balik tuan-tuan. Kalau kita hidup 50 tahun, 25 tahun, 30 tahun tuan-tuan kita spend untuk dunia saja, bahkan lebih lagi. Kerja, bawa anak bini pergi makan-makan, bawa anak bini pergi membeli belah shopping komplek apa semua. Cuba kita fikir banyak mana waktu yang kita gunakan untuk beribadah. Banyak mana waktu yang kita gunakan 5 minit untuk kita bangun tengah malam sembahyang tahajud. Tak banyak tuan-tuan, Masya Allah. Kalau kita selalu muhasabah, duk fikir lagu ni tuan-tuan, insya Allah tuan-tuan, insya Allah kita akan sentiasa rasa aku ni banyak dosa dan aku ni aku nak cari ganjaran pahala untuk aku beratkan neraca pahala. Maka tu dia tuan-tuan muslimin muslimat sebagai kesedaran untuk kita, ibrah untuk pengajaran yang kita nak ambil tuan-tuan. Dalam hadis Nabi yang pertama tadi, Nabi sebut iza laqitahu fasallim alaih. Bila berjumpa, tebarkan salam. Hidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan. Sunnah Nabi yang ringan antara dia bagi salam. Yang ringan lagi antara dia pakai minyak wangi. Ni orang laki-laki sunat pakai minyak wangi kalau nak mai berjemaah. Apatah lagi kalau nak mai sembahyang Jumaat. Yang ibu-ibu di belakang tolong pastikan hari Jumaat, tolong pastikan suami kita nak keluar pergi sembahyang dalam keadaan wangi. Nida Allahur Rabbi. Pakai itu ikut sunnah dah. Dengan jubah 2 helai. Dengan serban sampai 3 serban. Atas kepala 1, atas kepala bau 1. Satu lagi tak tahu nak bunyi kat mana serban ni. Ikat di pinggang tuan-tuan serban. Dengan tasbih ni tuan-tuan Allah. Tasbih bukan pegang di tangan lah. Nak hafal kata warak ni, tasbih ni gantung terus di tengkok ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Duk beda tu. Celak tuan-tuan. Oh, celak ni beritam habis ni mata ni. Nak habak tang pakaian tu ikut sunnah, warak semua. Janggut sampai pusat janggut. Kayu sugi di telinga sedia-sedia kayu sugi. Selit tak segi teri, takut hilang. Habuan nak bubuh senang. Tapi Allahur Rabbi tang sunnah tu elok dah. Bila masuk busuk bau. Duduk sebelah orang, Allah. Orang sebelah Cuish, orang busuk. Nampak?
Baik tak payah main-mayang lagu ni. Tu tolong jaga kebersihan, wangi-wangian. Orang laki-laki sunat pakai. Tapi lah ni orang laki-laki tak dah. Dia bukan heran pun. Padahal mudah ya. Beli minyak atar RM10. Murah lagi pada Danhe 20. Tik. Danhe 20 berapa ringgit? Ha? Dah rokok sekotak berapa ringgit? 20 batang? Tu jawab ni. Ha? Ha? 21? 12 ringgit? 16 ringgit? 13? Oh. Tahu. Dia mega itu. RM13 tuan-tuan sekotak. Muslimin muslimat, minyak wangi tu RM10 ya. Tahan seminggu kalau kita nak pakai hari-hari. Rokok tahu beri rokok. Macam jawab. Tuan-tuan muslimat, payah kan nak buat, senang ya. Beli minyak wangi, buka tudung, calik ya. Boleh dah sunnah Nabi. Tapi yang orang laki-laki penyegan nak buat. Siapa yang duduk pakai minyak wangi lah ni? Orang perempuan. Bini-bini kita. Bini-bini ku gangster. Kita nak tegur tak berani. Duk lembek lutut tu. Kita tahu kata orang perempuan ni tak boleh berwangi-wangian, berlebih-lebihan sehingga menarik perhatian laki-laki ajnabi. Tapi tengok bila kita nak keluar pergi Tesco, bila kita nak keluar pergi Giant, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih wangi, siapa yang make up lebih. Kalau bukan isteri kita, tapi bukan nak Pinang Tunggal ni. Ni cerita hak Pantai Perai. Kau ada orang Pantai Perai? Bukan Pantai Perai sini ni, Afrika Selatan. Siapa yang lebih tuan-tuan kalau kita nak keluar pergi membeli belah, nak pergi uptown, nak pergi buka puasa, nak pergi makan di luar? Kita pakai biasa ya. Baju hak mana ada sarung ni. Orang perempuan kita. Tengok depa make up daripada mula-mula lagu mana. Dekat-dekat sejam duduk depan cermin mula-mula pakai tudung ni. Dia tengok Allah belik tak kena pula, ada belik pula kot tu. Atas kepala ni ada seketul batu. Tang sini ada sebiji, tang tepi ni sebiji, tang tepi telinga ni sebiji. Sopa dengan alien. Tudung pula jenis 18 layer, tingkat ni. Biru, kelabu, tanjin, hijau, kuning. Ui, macam-macam color. Punya berlebih-lebihan. Pakai minyak wangi pula. Semua. Tak cukup dengan semua. Buka tu nombor tak cukup pula. Kata tuan-tuan, Nabi larang ni. Tapi pasal apa kita sebagai suami kita tak mau nak tegur isteri kita? Kita kata jangan duk make up lebih-lebih sangat. Ya, orang tengok sekejap lagi. Bini kita kata apa? Orang perempuan ni dia cerdik. Orang lelaki bodoh. Bila kita kata jangan duk make up lebih-lebih sangat, bini kita jawab apa? Allah, orang cantik-cantik ni pun untuk abang juga. Kalau orang puji ayam, bini abang juga. Kita pun betul juga lah. Bengok kita ni. Patutnya kena keras sikit lah. Aku bayar mas kahwin hang. Aku bayar belanja hang. Tiap-tiap bulan hang duk habis duit aku. Aku cakap hang dengar. Hampir basuh make up hang ni. Boleh tuan-tuan nak make up. Boleh nak pakai wangi-wangi. Tapi cukup sekadar untuk menghilangkan bau badan. Cukup sekadar untuk menghilangkan rosak-rosak yang ada di muka ni. Takut-takut jadi fitnah. Itu tak apa. Tapi ni lahat lah ni lebih pada wayang Cina lagi. Muka ni Allah Rabbi tepung, siapa tepung curuk ayak tuan 2 ton kali. Atas ni kelabu sikit, bulu mata macam penyapu sikit, cik tak. Allah lebih-lebih semua. Laki-laki, suami tolong tegurlah. Nak keluar, tang make up tu tak penting. Tang aurat tu penting. Tolong jaga bagi elok. Nak keluar pergi mana-mana, tolong buat roblox depan pintu rumah. Suami buat roblox depan pintu rumah. Macam mana polis selalu duduk buat roblox depan Pinang Tunggal. Pinang Tunggal sana ke sini tu? Sana. Balik hari tu kena sedang. Tapi mujur tinta aku tak gelap. Kita azan siap dah. Ni tuan-tuan, nak bagi tahu ke tuan-tuan petua. Kalau tuan-tuan kena tahan roblox, macam mana tuan-tuan nak bagi lepas? Tuan-tuan jangan abang kat polis pula. Saya pecah rahsia ni. Saya try dah, boleh jadi semua. Kalau kita kena tahan, kita naik motor. Bila naik motor, tengok-tengok Allah roblox depan tu. Baru kita teringat, road tag motor ku mampu. Lagu mana nak buat? Nak patah balik, ada orang tunggu di belakang. Nak buat ke mana? Tuan-tuan, jangan takut. Tuan-tuan teruskan perjalanan. Pi kepada roblox. Pi kat roblox.
Petua dia bila tuan-tuan sampai dekat polis yang duk tahan, rotek tuan-tuan mati. Bila tuan-tuan sampai, polis pun tahan. Berhenti je. Tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan ambil tangan ni, tok di telinga, tuan-tuan azan terah-terah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lesen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan. Try buat tengok. Dah sungguh lah, sungguh. Bukan takat syaitan lagi, polis pun lepas. Tu hebat azan. Kalau tak mampu nak azan, tuan-tuan menyanyi lagu nasyid. Saya biasa kenal sedap dengan JPJ. Tinta saya gelap. Waktu tu bukan hak law ni, hak sebelum-sebelum ni. Tinta gelap. Polis JPJ pun tahan. Dia tengok tinta gelap tu, dia pun main kat kereta kita pun buka tingkap. Waktu tu tengah dengar lagu Rabani. Kita pun penerah lagu Rabani tu. Pergi tak kembali. JPJ tu suluh dalam tingkap. Okey, jalan cik. Lepas gitu ya. Tapi macam abang kat JPJ, kita tahan tunggu sebab tu semua. Nak cuba buat, tak ada masalah. Kalau tak mau azan, tuan-tuan, petua yang kedua, bila tuan-tuan nampak Roblox, ada kesalahan apa, lampu tak menyala ke, lesen tak ada ke apa, tuan-tuan jangan pergi terus kat Roblox. Kalau tak berani nak azan, tuan-tuan berhenti dulu, jauh sikit pada Roblox. Ni habuan nak lepas ni. Tuan-tuan londes seluar, londes spender, pakai seluar balik, pakai spender kat luar. Tuan-tuan lalu. InsyaAllah boleh tu lepas. Kalau dia tak lepas pun, dia angkut tuan-tuan, bola lori, dia buat pergi tanjung rambutan. Boleh makan free. Dah, aku Roblox lah. Tuan-tuan muslim-muslimat, nak habak suami sebelum nak keluar rumah dengan isteri, dengan anak-anak, buat Roblox dulu depan rumah. Tak payahlah bubuh kun ke pakai lampu tu, tak payah. Tunggu depan pintu rumah tu. Suami, isteri nak keluar, tengok daripada atas kepala sampai hujung kaki. Daripada rambut, daripada tudung, kita tengok tudung ni lepas tak lepas. Okey, lepas. Alhamdulillah. Tengok tang baju pula. Oh, baju tak ketat, baju tebal. Alhamdulillah. Tengok tang seluar. Okey, seluar longgar, tak nampak punggung, tak nampak paha. Okey, cantik. Kaki, oh pakai stokin, bagus. Macam ni bini abang. Jom kita pergi. Tapi kalau tengok tang kepala, oh, tudung lain tak ada kan? Jenis tudung duk ikat betul. Tudung ikat dua. Tahu? Kan ada orang dulu pakai tudung ikat dua. Kalau pakai tudung lagu tu habaq ada mak hang pergi masuk tukar lah ni. Abang, tak ada dah tudung ni. Tudung ni paling elok sekali abang. Orang perempuan dia pandai. Dia pandai pujuk kita. Dia pandai bagi nampak benda tu boleh pakai. Hampir masuk tukar lah ni juga. Tak ada dah abang. Abang tak pernah beli pun tudung elok-elok kat cik. Macam mana cik nak pakai? Kalau dia kata lagu tu suami jangan lembek tepuk. Suami tu kata tak apa. Kalau tak ada, hang tunggu sini. Aku masuk pergi cari. Kita suami masuklah rumah. Pergi cari tudung. Tak ada. Tak ada, tunggu tudung tu. Tak apa. Jangan risau. Tuan-tuan masuk dalam bilik ayah. Ambil baldi sakut kepala bini. Jangan lupa tebuk lubang ni atas mata. Boleh tak pakai? Tak ada masalah. Sah di sisi syarak. Cuma orang kata gila Jadi nak bagi tahu pakai tudung bagi elok lah. Syarat tuan-tuan menutup aurat tuan-tuan, isteri kita, anak-anak kita atas tanggungjawab kita. Maka jangan kita duk biar ikut dan nak keluar nak pergi mana-mana, tolong jaga bagi elok benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tu satu benda. Kemudian yang kedua Nabi sebut wa iza da'aka fa'jibhu. Apabila dia jemput kamu, apabila dia panggil kamu pergi makan kenduri kahwin, fa'ajibhu, maka jawab panggilan itu, maka kena hadir. Ni hak seorang Islam terhadap orang Islam ni. Ni musim kita cuti sekolah ni, musim kenduri berlama. Sehari sampai 4, 5, 6 kenduri. Nak pergi ke semua tank kita kecil, tak boleh nak isi. Habis tu nak buat lagu mana? Orang duk panggil kenduri. Kita tu nak pergi tak apa nak boleh. Tuan-tuan muslim-muslimat, para ulama bersepakat dalam hukum kita menghadiri majlis wali matul urus. Hukum kita pergi kenduri orang jemput kita tuan-tuan, hukum dia wajib. Wajib kita pergi kenduri kahwin orang mai jemput kita. Sunat sahaja hukum dia kita makan kenduri. Kita pergi kenduri itu wajib, makan tu sunat. Boleh kita pergi saja, tak mau makan pun tak apa, ambil bau saja, boleh, tak ada masalah. Terlepas hukum wajib tu. Tapi kena ingat,
Hukum wajib pi kenduri kahwin jika sekiranya kenduri kahwin itu tidak ada unsur-unsur maksiat. Kalau ada unsur-unsur maksiat, kita sampai dah di kenduri itu, kita buka pintu kereta, lagu Hindustan baik punya dok pasang. Lagu Hindustan baik punya dok pasang, tuan-tuan, tengok pula dengan pengantin tak tutup aurat, maka dia campur ibadah dengan unsur maksiat, kita boleh balik. Masuk balik dalam kereta, kewajipan kita sudah pun tertunai. Ataupun yang lebih afdal, kita pergi tegur tuan rumah dengan maksiat yang dia buat dalam ibadah kenduri. Itu paling afdal. Karena Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang tengok kemungkaran depan mata dia, dia kena ubah. Yang pertama sekali dengan tangan, iaitu dengan kuasa yang dia ada. Kalau dalam kampung tu dia orang yang ada jawatan, orang dengar cakap dia kena pergi tegur, dia menggunakan kuasa dia. Kata hang ni nanti bila-bila kalau hang tak dengar cakap aku tak mau cok orang hang. Hang duk buat kenduri lagu ni, ada karaoke, ada live band, ada duk menari dangdut, puan ini berdosa ni. Kenduri ni jamu orang makan boleh pahala. Hang pergi campur pula dengan benda-benda dosa lagu ni, habis lingkup pahala. Mau duk tegur lagu tu tuan rumah. Tak boleh, tak mampu dengan kuasa, kita tak ada kuasa, tegur dengan suara. Fa illam yastati' fa bilisani. Ubah dengan lidah kita ni, pergi tegur, sebut kat dia, ni benda ni tak kena, benda ni tak kena. Tak mampu dengan lidah, kita bisu ataupun kita takut dia tu tok guru silat. Kita ni anak murid saja, tapi kita mengaji agama, dia tu tak mengaji agama. Dia buat satu benda yang berdosa di sisi Allah. Kita nak tegur dia, kita tak berani, sebab kita kena pelengkit. Maka kita pun malu nak tegur. Kita tengok dengan hati, kita tengok dengan mata, kita tak redha dengan hati, pun juga dikira mencegah kemungkaran. Tapi ingat, cegah dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Paling-paling tak ada dengan suara yang kita ada ni. Kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni untuk menghebatkan agama Allah, agama Islam kita. Kerana ramai orang Allah ni, tuan-tuan muslim-muslimat, tang kenduri itu pakat-pakat nak buat. Tapi ramai mana orang yang buat kenduri ikut adat istiadat agama lain. Dalam kenduri yang kita duk tengok hari ni, tuan-tuan muslimin muslimat, majoriti kenduri itu dicemari dengan unsur-unsur maksiat yang melampau-lampau. Di antara unsur-unsur maksiat ada hiburan yang melampau-lampau. Orang duk tengah makan nasi, kita duk pergi pasang lagu pelik-pelik. Boleh pasang lagu, tidak ada masalah, tapi jangan melampau-lampau. Ni sampai orang nak makan, minta orang nak boleh, lagu tu bingit sangat. Apa salahnya kamu tukar lagu tersebut dengan selawat, dengan qasidah, dengan nasyid-nasyid yang mengingatkan tetamu yang mai makan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu lebih baik daripada kamu duk pasang lagu pelik-pelik? Hak teruk lagi bukan takat pasang lagu, karaoke tu. Ni mangkuk hayun ni, berlambak-lambak ni. Orang buat kenduri kahwin, dia duk gatai nak karaoke, nak menyanyi. Siapa suruh tak tahu? Dah lah tak sedap. Tak malu. Gigi tak apa nak ada menyanyi, tak apa nak ketir dah. Idgham tak apa nak dengung dah. Nak karaoke juga. Tuan-tuan bisa tengok tak video satu orang tua di Johor. Kurih kering dia orang tua ni, rambut putih dah. Dia menyanyi di rumah kenduri sampai duk buat gaya macam kungfu panda. Nyanyi. Sejujurnya, tu dia sampai tahu. Ku tak bisa macam orang muda. Melompat sana, melompat semua. Tak tahu nak kata orang tuan ni. Ingat tuan-tuan, kadang-kadang hadut karaoke tu mak ngempak pengantin tu. Pelik semua tuan-tuan. Maka kita kena tegur benda-benda lagu ni. Jangan ada hiburan yang melampau-lampau. Jangan ada duk karaoke lah apa semua lah. Jangan duk pasang lagu Hindustan lah. Kita ni orang Melayu, hidung kita ni kembang macam umbi pinang. Tak malu kalau kita duk pasang lagu Hindustan? Kita faham lah. Tak boleh ustaz. Cari tak dengar lagu Hindustan tak senang duduk lah ustaz. Amboi mak. Tuan-tuan, saya biasa jumpa makcik yang lagu ni. Maklum, tuk. Duk atas wheelchair. Main duk berubat dekat kita. Dia kata, ustaz, maklum ni sehari kalau tak dengar lagu Hindustan, tak senang duduk. La ilaha illallah. Tak senang duduk, tak dengar lagu Hindustan. Kalau dia kata sehari, dia tak baca Quran, tak senang duduk, boleh gabah agak tuan. Apa punya tur ni tuan-tuan, Allah Akbar. Maka mai sama-sama lah kita. Nak dengar lagu Hindustan, pergi beli lagu CD Ustaz Haslin Bollywood. Dia buat zikir-zikir, dia buat nasyid, dia buat qasidah dalam melodi Hindustan. Tu kalau kita minat lah. Pergi beli lagu dia, pergi beli CD dia tuan-tuan, RM19, 9 kupang. Boleh pahala kalau dia dengar.
Ada zikrullah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, आके कुली हो या हो बन, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है. Beli tak percaya, takkan aku nak bohong aku ustaz. Dan sungguh tuan-tuan, dia tukar melodi tu jadi melodi Hindustan. Tapi lirik tu, lirik yang mengingatkan kita kepada Allah. Lirik yang mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Maka lah ni kita boleh pilih. Nak habaq apa, tak payahlah duk buat benda-benda pelik dalam kenduri-kenduri kahwin kita ni tuan-tuan. Kerana kenduri ini ibadah. Kalau kita buat benda maksiat, rosak kenduri itu jadi maksiat. Boleh dosa pula ke atas. Antara benda yang selalu kita buat lagi, adat bersanding. Bersanding ni tak ada dalam Islam. Bersanding ni adat budaya orang Hindu. Maka siapa yang buat bersanding ni, dia tiru adat istiadat Hindu. Man tashabbaha qaumun fa innahu minhu aw kama qala. Siapa yang tiru adat istiadat sesuatu kaum, dia seumpama tergolong dalam kaum tersebut. Ingat baik-baik, kita nak buat kenduri anak-anak kita. Kalau anak-anak kita kata, "Pak, cek nak tempah pelamin untuk cek bersanding. Tinggi pak, lebih kurang 3,000. Kita kerat siap-siap. Pasal kita orang yang mengaji. Jangan kita duk turut pula. Kita kata tak boleh. Bersanding ni haram ni. Kita nak memperaga ataupun mempertontonkan tubuh badan kita, kecantikan kita kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Bila kita duduk atas kursi, atas singgasana, orang ramai, mata duk pandang pada kita. Orang akan timbul rasa seronok, rasa sedap bila tengok kita. Tolak menolak antara laki-laki dan perempuan. Bercampur antara laki-laki dan perempuan kerana semata-mata nak melihat kecantikan pengantin. Maka tak boleh benda lagu ni. Benda lagu ni dilarang oleh Islam. Pok tu kena keras sikit. Kata lagu tu. Anak nanti dia akan pergi dekat mak. Mak lagi kena. Dah sungguh. Anak bila pak larang, anak pergi kat mak. Mak tengok pak mu. Kan nak buat kenduri, nak buat bersanding-bersanding, pak tak bagi. Haram lah, pak lah. Mak pergi habak kat pak Syah. Mak tak berani dengan pak hang tu. Cengih. Misal dan naik ke atas. Mak pun. Mak, kalau lagu tu biar lah cek tak mau kahwin, tak mau cek mati pun tak mau lah. Bukan selalu cek nak kahwin, sekali semua hidup biar mak. Cek nak tanggap gambar, duduk atas kerusi. Nak tunjuk ke anak, nak cucu esok nanti ni. Cik, pergi pujuk mak. Mak tolonglah mak. Tu dia. Orang dah semen dah ni, dah panggil mak andam dah. Main nak make up, nak buat pelamin kau ni. Mak pun dah, okey lah. Cik, mak. Ayah tu mula-mula keras. Ayah kata, kau mana pun tak boleh. Canding tak boleh buat pelamin. Hang buat, pak bakar pelamin tu. Dia, pak tu keras dah mula-mula. Masuk mak main. Abang. Apa abang? Cik, mula-mula. Dan kesianlah anak kita. Dialah satu-satunya anak kita, anak tunggal Bang Win. Biar pilah dia nak sanding sekali dia seumur hidup dia. Dia pun nak tangkap gambar apa semua ni. Bukan dia ada dah anak kita. Kalau kata dia tak mau kahwin, kalau kata dia mati, tengok macam mana kita ni abang. Aku kata tak boleh. Suami, mau kenal lagu tu? Mai isteri tu mai dekat sikit, abang. Okey. Jam truik suami ni kata mangkuk hayun. Gerah tu elok ada. Bini mai serendeh ya, jam truik. Tak usah siapa-siapa lah, aku pun sama juga. Kita kena keras sikit lah. Kaum wanita tolong jaga benda-benda macam ni. Kadang-kadang dalam perkahwinan ramai orang tak perasan. Yang patut membuat keputusan hantaran mas kahwin, belanja pihak lelaki. Ayah tu kena buat keputusan, bukan mak. Kerana ayah tu wali, mak bukan wali. Tapi yang duk jadi lah ni, mak tu bos letak harga. Mai orang minta ni duk kira ingat nak bagi pelaga anak kita dua lah. Tengok macam mereka ni sepadan kau ni. Jadi kami serah pada pihak pengantin perempuan lah untuk letakkan harga berapa mas kahwin, berapa belanja. Kita tengok kalau lagu mana kalau kena, kita terima insya-Allah. Yang pak tu pengaji, pak tu pun kata kita tak mau letak harga-harga ni yang berapa
berapa pihak pengantin laki-laki mampu, silakan. Anak saya ni bodoh 15 kali SPM, takut nak letak tinggi-tinggi, tak beranilah pula. Jadi berapa pihak lelaki mampu, silakan pihak lelaki. Pak tu bagus dah, tak letak harga. Mak tu pula cubit pak. Abang ni. Kita besarkan anak kita penat-penat, ayang ni duk jaga malam, nyusu apa semua ni, abang tak letak harga. Hei! Kak dia ni nak habak main ni, pengantin lelaki-lelaki nak habak main nak. Kak ni, kak dia SPM tak pas 15 kali juga. Tapi harga 18,000 belanja. Ni adik dia tinggi sikit, 20,000. 20,000. Tu dia mak. Elok tuan-tuan, mak tu ambil, bubuh lah almari, kunci daripada luar. Time orang nak main berisik, orang nak main tunang, kunci mak tu siap-siap. Pasal mak bukan wali, mak jaga kuali. Pak tu wali. Ni pak duk terikut cakap mak, tapi bukan hak pinang tunggai ni juga. Hak ni no batang berangan. Jaga. Jangan silap lah. Ayah tu kena buat keputusan, bukan mak. Mak tu sokong saja. Okey bang, cek setuju. Dong. Ingat, jangan ada bersanding. Jangan ada menepung tawak, jangan ada merenjih-renjih. Tepung tawak datang apa? Tepung tu baik hang buat cok kodok, jamu pengantin makan. Ni bukan ada istiadat orang Islam ni. Jangan duk ada tepung-tepung tawak. Abang apa nak halau hantu setan. Siapa aja? Kan ada bila duk sanding, duk lagu tu tangan cik, orang main ambil ayat acap tu. Sungguh, ni bukan yang Islam ajak. Tak payah duk buat, tak gaduh pun. Baling beras baik bagi makan kat ayam. Berapa bagi kat pengantin? Bazir. Sudahlah bersanding, kita tunjuk depan orang ramai. Tidak menutup aurat, kadang-kadang pakai tutup elok tapi ketat pula. Orang nak tengok tuan-tuan pengantin. Kalau laki-laki yang mai dia nak tengok pengantin perempuan. Kalau hak perempuan mai dia nak tengok pengantin lelaki. Handsome-nya macam Adi Putra. Hak laki-laki suka tengok hak perempuan. Dia tak kira tua, tak kira muda. Hak tua pun tengok, hak muda pun suka tengok. Cuma beza dia kalau tua tengok ayat liuk meleleh lah. Kalau hak muda-muda dia boleh cover lagi pasal gigi ada. Dia tak murah liuk. Tu kena buat baik tuan-tuan muslimat. Dalam bab kenduri saja kita buat benda-benda yang silap ni berlambat-lambat. Ayah, suami tolong berkeras dalam bab ni. Nak buat kenduri ikut cara Islam, tidak ada bersanding. Nak pakai lawa-lawa, nak pakai baju pengantin, silakan. Tapi jangan duk pi kelitin dekat orang laki-laki yang duk makan. Hak perempuan tu pi dekat bahagian perempuan. Asingkan tempat makan perempuan, laki-laki. Kalau boleh bubuh tirai yang jarang tu, bubuh tirai yang jarang tu. Jangan campur sekali. Pengantin nak pakai baju pengantin pasal sehari seumur hidup sekali ya. Boleh pakai. Hak perempuan pi ke belah perempuan, salam dengan tetamu-tetamu yang mai. Hak laki-laki duduk di belah laki-laki. Hak perempuan jangan duduk gatai gedik duduk pi belah laki-laki. Hak laki-laki jangan duduk buat muka tak malu pi belah perempuan. Tu baru betul. Ni tu dia punya dua-dua dah pi. Lama tak jumpa. Bubuh nampak buta. Menyampak. Tak sungguh tuan-tuan ni kita nak buat ni dan kita dah rasa benda tu betul sebenarnya salah. Jadi kita jaga elok-elok tuan-tuan. Ni kenduri-kenduri kita nak buat ni walaupun dah terlepas kita istighfar kepada Allah. Nang ke depan kita nak buat, kita jaga benda-benda ni. Yang pertama jangan ada hiburan melampau-lampau. Yang kedua jangan ada menedahkan aurat. Yang ketiga jangan ada bersanding. Yang keempat asingkan tempat makan laki-laki dan tempat makan perempuan tuan-tuan. Nanti kena jaga elok-elok. Kalau nak lagi baik, kita buat tuan-tuan muslim-muslimat. Waktu hari kenduri, kita panggil ustaz mai bagi tazkirah. Hari kenduri tu, kita jemput ustaz mai bagi tazkirah. Tuan-tuan cuba buat tengok. Saya buat waktu kenduri saya dulu, tahun 2012. Kenduri, isteri pertama. Isteri kedua, insya-Allah. Duk rasa ni dekat-dekat dengan orang Pinang Tunggai, jodoh aku ni. Tuan-tuan, buat tazkirah hari kenduri tu. Orang main makan nasi, kenyang dia boleh, ilmu pun dia boleh. Tapi tuan-tuan jangan silap panggil ustaz main baca kitab pula. Pagi malam dia mengaji, bagus juga idea ustaz tu buat tazkirah hari kenduri. Dia pun kata cantik, esok minggu depan kita buat kenduri anak kita yang kita telefon ustaz main bagi tazkirah. Dia pun telefon, ustaz,
nak minta ustaz ni bagi tazkirah hari kenduri anak saya. Boleh ustaz? Ish, tak biasa orang buat. Tak apa ustaz, kita buat. Jadi ustaz tu pula betul duit. Ustaz tu pun tanya, nak baca kitab apa? Kita pun ish, ustaz baca bila kitab tauhid pun boleh, kitab tauhid. Ni tak kena. Orang duk makan nasi, ustaz tu buat main kitab tauhid baca. Dan bermula ilmu tauhid itu 3 perkara. Tengah panas rembang, orang makan-makan ni berpeluh fikir, "Metang apa ustaz ni duk sembang?" Janganlah lagu tu. Maknanya nak buat tazkirah hari kenduri, buat bagi kena dengan tajuk kenduri tu. Panggil ustaz yang pertama, okey ustaz A bagi masa 20 minit dekat dia. Ni solution yang terbaik ni kita nak buat. Bagi masa ustaz A ambil masa 20 minit. Ustaz tolong cerita sejarah ataupun sirah perkahwinan Nabi Muhammad, perkahwinan sahabat-sahabat Nabi. Lagu mana sirah perkahwinan mereka ni? Ustaz A cerita pasal sirah perkahwinan. Ringan-ringan ni. Maka bila orang duduk tengah makan kenduri, orang pun dengar, oh Nabi menikah lagu ni. Oh Siti Khadijah minang Nabi. Nampak tu manfaat. Ustaz B pula, ustaz yang kedua 20 minit juga Ustaz cerita pasal tanggungjawab suami, tanggungjawab anak-anak, tanggungjawab isteri, tanggungjawab mentua, pak mentua, mak mentua semua. Ustaz tolong cerita tanggungjawab. Pasal apa? Pasal ramai orang yang menikah tak reti tanggungjawab masing-masing. Baik suami, baik isteri, baik mak mentua, baik pak mentua, baik mak sendiri, pak sendiri. Ramai tak? Maka kita gunakan waktu kenduri ni, waktu orang ramai duk main, kita gunakan tujuan untuk kita sebarkan ilmu bagi tazkirah. Pasal kenduri ni bukan kata hak tak semayang, hak tak puasa pun main bentuk kedarah. Kalau nak main masjid, payah. Tapi bila panggil pi makan, semua jenis akan pi makan. Hak tak puasa pi, hak tak semayang pi, hak munafik pi, hak tak suka Islam pun pi, hak duk mengumpat orang pun pi. Semua golongan akan pi kalau bab makan. Maka kita guna time ni untuk dakwah, untuk bagi kesedaran kepada mereka. Cerita kepada pengantin tu, tanggungjawab suami lagu mana. Jangan tahu seronok nak nikah saja. Kamu menikah, kamu menanggung berat yang lebih lagi. Kerana isteri kamu di bawah tanggungan kamu. Cerita dalam tazkirah tu, biar pengantin duduk tengah makan ni, dia tak lalu nak makan. Yo, patutlah pun aku masa berat. Tu sungguh tuan-tuan. Pasal orang lah ni dia menikah bukan ada ilmu. Tak ada ilmu budak-budak muda menikah lah ni. Niat puasa pun tak erti ni nak masuk bulan puasa ni. Niat puasa pun tak erti. Puasa 27 hari dah. Dia tu pengantin baru. Lebih kurang baru sebulan nikah. Seminggu sebelum puasa, nikah. Orang ulama tak bagi nikah nak dekat-dekat puasa. Ni kita, ni. Musim cuti sekolah ni. Lama-lama kenduri kahwin. Ulama bukan kata haram nikah nak dekat puasa. Tapi ulama kata tak berapa elok kalau menikah dekat-dekat puasa. Pasal apa? Menikah ni dia nak seronok-seronok. Bila hang baru-baru menikah, mestilah seronok. Tiba-tiba kena puasa, seronok. Kayak nak pergi pegang pipi, Allah puasa pula dah, tarik balik. Takut telajak. Bila telajak, 2 bulan betul-betul kena puasa. Boleh? Jangan dia buat main. Betul. Maka kita kena bagi penerangan kepada pengantin. Cerita kat pengantin ni, tanggungjawab hang begitu. Kadang-kadang niat puasa pun tak erti. Ada biasa jumpa. Dia tak erti niat puasa 27 hari dah. 27 hari tu dia niat ke mana tau? Malam ke 27 pergi tidur rumah pak mentua. Pukul 2 pagi ni duk nawaitu saumarodin. Dia pun tanya kat bini dia, yang niat puasa ke mana atas yang? Dia tanya bini, puasa 27 hari. Bini pun kata, niat puasa nawaitu saumarodin lah bang. Aku tahulah nawaitu saumarodin tu. Tapi hak ujung tu lah mana? Ada ujung kan bini tanya. Melok. Bini dengan suami tu sama naik. Bila tak erti dengan pukul 2 pagi, mujuk tidur rumah pak mentua. Pak mentua pula JKK, pakai seluar pendek bunga-bunga ni. Bila tidur rumah pak mentua, tak erti nak puasa. Isteri tu pergi ketuk pintu bilik pak mentua. Tuk. Assalamualaikum. Pak. Pak dia pukul 2 pagi, buka pintu, dia duduk gosok mata. Kacau lah kau nak tidur, duduk gosok mata. Orang dah kerja esok dah lah nak kena puasa malam ni, malam Jumaat. Kacau lah kau ni. Pak, dah pak, abang dia tak ingat niat puasa lagu mana. La ilaha illallah, apa yang menentu niat puasa pun tak ingat pak tu bawah.
Lagu mana? Tahu pak? Ni dengar elok-elok ni apa sah? Pak tu ajak. Nawaitu saumaradin salasa raka'ataini lillahi ta'ala. Ingatkan anak beranak tu yang mangkuahyun. Pak sekali mangkuahyun juga. Pak pun tak ingat nak apa sah. Tu tak tanya niat mandi wajib. Tanya niat mandi wajib. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tuan jangan ada buat main-main. Ada tuan-tuan lagu ni. Bukan saya saja cerita ni. Ada berlama. Bila kita tanya suruh mengucap, reti. Suruh syahadah, tak reti dah. Suruh mengucap, reti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tukar tengok. Hang syahadah tengok, syahadah. Syahadah, tak reti dah syahadah. Padahal sama ya. Tiap sama. Besar sekali tuan-tuan, akad nikah orang. Anak teruna. Mungkin semalam dia duduk mengapai penuh lah kot. Dia mengapai lah, penuh lah. Macam kita nak nikah esok pagi, malam ni kita buat datang apa? Kita mengapai ni kan. Rukun Islam 5, rukun iman ada 6, doa kunut, azan, semua kita apai. Pasal esok takut Tok Imam tanya. Sebab tu Tok Imam, Ustaz Razali, orang nak nikah, tanya biar berlambak sikit. Tanya biar banyak sikit. Pasal nak bagi sedap kata, tak ada ilmu supaya dia reti nak mengaji. Bila duk mengapai banyak ni, esok nak jumpa Tok Imam, nak salam ni, takut kena tanya. Mengapai punya banyak, pak pada pengantin tu jadi tukang dengar. Okey, pak dengar cek mengapai no, satu. Pak dengar, kemas anak pak. Esok pergi jumpa Tok Imam, kalau Tok Imam tanya hang anak siapa? Hang Habak anak Mai Kunyit ujung kampung. Biar Tok Imam tu kenal kata hang anak aku. Pasal hang kemas ni malam ni. Semua hang boleh jawab ni. Esok pagi pi tuan-tuan duduk depan Tok Imam. Tok Imam pula bukan Tok Imam Pinang Tunggal ni. Tok Imam pula hari tu cirit-birit makan kenduri banyak. Jadi Tok Imam rasa tak mau tanya soalan. Tok Imam pun kata hari ni Tok Imam tak larat. Jadi Tok Imam tak mau tanya soalan. Kita akad nikah terus lah. Boleh tak? Cik, anak teruna pun berasa marah lah juga. Pasal semalam sampai pukul 4 pagi duduk ngapai. Tiba-tiba nak akad nikah Tok Imam tak mau tanya soalan. Dia marah. Tok Imam tunggu sat. Saya punya tidur lewat pukul 4 pagi duduk mengapai semalam macam-macam punya duduk mengapai. Lalah kali Tok Imam tak mau tanya soalan. Tok Imam tanyalah 1-2 soalan kat saya. Tok Imam tak mau tanya. Dia pergi cabak suruh tanya pula. Tok Imam kata tak apalah kalau lagu tu satu soalan sudah laku. Hang cuba syahadah tengok syahadah. Semalam dia hafal mengucap. Dia habak kat pak dia, pak dengar cik nak mengucap ni asyhadu an la ilaha illallah. Siap bermakna aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kemas sungguh tu yang pak tepuk belakang. Hang habak kata hang nak mai bunyi. Bila Tok Imam kata syahadah tengok, dia tak erti lah. Berpeluh ni tuan-tuan ni. Tunduk rapat ni, mata duk kelepok, tak tahu datang apa. Lalai kali dia pun kali belakang. Cari pak dia. Pak dia lari awal lagi duk dalam belayang. Pak pun tak tahu juga. Mana pak pun ni? 10 minit lebih kurang, tak boleh nak jawab, tak tahu datang apa syahadah, padahal mengucap je. Saksi yang duduk sebelah Tok Imam tu jenis bagus. Dia tengok anak teruna ni tak torah lah. Kesian semua kat anak teruna ni. Saksi pun panggil, "Hei, ni syahadah ni. Yang ni syahadah." Anak teruna tu pun tengok datang, ni syahadah ni. Anak teruna, yang tu Tok Imam ni tanyalah begini elok. Kalau yang tu Tok Imam, saya elok lagi, umur saya baru 23 Tok Imam, takkan teruk dah. Tu dia. Dah benar ni tuan-tuan. Jadi saksi tu kata ni syahadah yang duk angkat jari waktu tahiyat awal, waktu tahiyat akhir tu syahadah. Duk mengucap tu dia duk faham kuat lain. Nampak ni bila kata kita tak ada ilmu. Nikah mau tapi tak ada ilmu. Maka tuan-tuan kena simak, ambil berat sama benda ni. Kalau kata kita ada anak perempuan, orang nak main tengok anak kita, cek dulu bakal menantu kita laki-laki tu. Tengok dia duk pergi sembahyang masjid mana, dia duk pergi mengaji tang mana. Jangan tengok pada harta benda ya. Kita lah ni tengok hak main minta anak tu naik Mercedes. Mercedes. Tak beliau mata-mata sopa dengan monyet. Mercedes ni pinjamnya. Patut tengok menantu kita ni. Tengok dia duduk kampung mana. Pergi selidik dulu. Tanya Tok Imam kampung tu. Biasa nampak tak budak ni sekian-sekian duduk main masjid apa semua ni. Dia mengaji dah. Pergi tanya lagu tu.
Sebab dia tu nak jaga anak kita. Kaya saja tak jamin kebahagiaan di akhirat esok. Tapi kalau ada ilmu agama, insya-Allah mudah-mudahan tuan. Jangan tengok pada harta benda, jangan tengok pada barang rupa. Tengok pada kelebihan amal ibadah, kepada kerajinan dia mengaji lagu mana. Insya-Allah tuan-tuan, anak tuan-tuan insya-Allah akan duduk dalam selamat. Dunia selamat, akhirat selamat. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimat. Cukup sekadar tu dulu. Lagi 5 tak ada nak kongsi minggu ni. Ya. Ya. Baik, dalam hadis tak ada ta'ala. Dalam hadis tak ada ta'ala. Tapi tidak jadi masalah kita nak sebut ta'ala tu, tak jadi masalah. Cumanya ta'ala tu bukan sunnah saja. Boleh sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi hak sunnah tak ada ta'ala. Ta'ala tu makna dia Allah Ta'ala tu tinggi. Yang maha tinggi. Jadi ta'ala tu pujian kepada Allah. Maka benda tu benda baik. Boleh juga pahala kerana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan Allah Taala itu maha tinggi. No? Tak ada masalah. Boleh nak bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pun boleh. Yang tak boleh tak bagi salam. Yang tak boleh tak bagi salam. Ataupun bagi salam tapi salah. Assalamualaikum. Ini berlambak. Assalamualaikum. Orang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, boleh. Alim sungguh. Kalau hak alim sikit, dia qalah tu dia lebih. Assalamualaikum. Tu dia. Padahal tak betul. Ada yang bagi. Assalamualaikum. Ada. Salah semua tu. Bagi salam bagi elok-elok tuan-tuan muslim-muslimat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ada masa yang panjang, kita berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Kuliah yang akan datang kita duduk dalam bulan Ramadan tuan-tuan muslimat. Jadi insya-Allah mai sama-sama kita imarah dan kita meramaikan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita tak ramaikan, siapa lagi yang nak meramaikan masjid rumah Allah ni? Jangan tunggu sampai kita mati baru kita nak main masjid. Waktu hidup ni kita main siap-siap. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Taala kira sebagai satu kelebihan dan keberkatan yang Allah Taala limpahkan kepada kita, dapat kita gunakan di akhirat esok insya-Allah. Jadi ampun dan maaf daripada saya jika sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang membuatkan tuan-tuan terasa. Kalau terasa padan muka, alhamdulillah. Jangan marah. Jangan marah. Bukan nak niat pun tuan-tuan. Jadi sebenarnya tujuan tu nak baca kitab ni, insya-Allah. Ke depan ni kita akan gunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, kitab fiqh yang begitu simple dan mudah nak faham. Kalau kita benar tak mana pun insya-Allah kita mudah faham. Pasal dia ada gambar, dia ada tulisan-tulisan penerangan yang begitu mudah untuk dipahami. Budak-budak baca pun boleh faham. Tambah kita hak bukan budak-budak ni, insya-Allah lebih mudah faham. Jadi insya-Allah kita akan mula baca kitab ni lepas daripada raya. Jangan tak main raya sudah. Hidup pening, pitupat, lapar lah, jangan buat leceh tuan. Piturut di rumah tak iman no? Ambil nama piturut di rumah dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Ampun dan maaf daripada saya sekali lagi kalau ada kasar bahasa dan sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.